A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis ilmu pada malam ni, marilah sama-sama kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un 'alim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna jatinabah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Pengurusi Surau, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilas, sah pimpinan, ahli jawatankuasa, para jemaah muslimi dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan utama, alhamdulillah pada malam ni kita masih diberi kesempatan, peluang dan ruang kita sama-sama dapat solat secara berjamaah. Maka juga kita diberi kesempatan sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan, usaha yang kita laksanakan ini diberi ganjaran serta kelebihan oleh Allah. Dan kita doalah mudah-mudahan kita istiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah. Dan mudah-mudahan juga kita dapat meneruskan kehidupan kita senantiasa melakukan amalan-amalan yang salih, insya-Allah. Baik, pada malam ni insya-Allah kita sambung perbincangan kita, ataupun kita akan bincangkan satu kitab ni tuan-tuan, Al-Adabul Mufrad, daripada kitab hadis, yang mana terjemahan daripada hadis mengenai adab karangan ataupun daripada Imam Al-Bukhari. Maka di sini tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita belajar sedikit sebanyak mengenai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menterjemahkan mengenai adab seseorang itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena belajar adab, tuan-tuan? Asasnya kita kena faham adab ini termasuk daripada ilmu tasawuf, ataupun untuk kita nak perbetulkan di segi tauhid, asas yang wajib kita belajar. Maka tauhid kita sudah pandai dah. Maknanya pandai dengan erti kata kita tidak kufur, syirik pada Allah, kita tidak menyengutukan Allah. Maka tauhid kita diterima. Baik, tauhid kita diterima dengan erti kata kita tidak kufur, tidak syirik, serta tidak mengambil selain daripada Allah. Ini yang disebut dengan yang menjadi fardu ain. Maka di sana juga kewajipan kita mempelajari dengan ilmu fiqh untuk kita tahu soal dosa, pahala, halal, haram. Yang wajibnya fardu ain je lah. Mana kalau cerita apa dia, arak haram, riba haram, rasuah haram, zalim, makna termasuk benda-benda di dalam agama. Makna kalau kita tengok, wajib bagi kita di segi fardu ain adalah supaya kira-kira kita ni tahu reti beza yang mana asas kepada hukum tu sendiri. Maka lebih-lebih lagi tuan-tuan, bukan tanggungjawab kita lah.
Nampak? Maka yang tahu yang fardu ain tadi sekira-kira kita tahu halal haram, sekira-kira kita tahu kegunaan harian kita. Yang lebih-lebih lagi tu jadi fardu kifayah, tak wajib atas kita lah. Maka contoh ilmu faraid, ilmu nak bagi harta pusaka. Nampak? Yang tu mungkin dalam satu kawasan, satu Korea mesti ada orang yang pandai surah. Tapi yang asalnya wajib kita belajar tentang hukum. Begitu juga dalam bab tasawuf ini kita menyentuh dalam soal akhlak, tuan. Akhlak ni kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, tuan. Orang duk nampak Nabi diutus nak bawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ni biasa kita dengar, tuan. Tidak diutuskan di kawai Muhammad melainkan nak bawa rahmat. Tapi dah orang terlepas pandang, tuan-tuan. Sebenarnya Rasulullah juga nak mari nak diutuskan oleh Allah pada kita ni adalah nak menyempurnakan akhlak. Tu kalau kita tengok dalam soal akhlak ni, tuan-tuan, apabila kita menyentuh dalam soal akhlak ataupun saksiah dia sebut, maka tidak ada saksiah yang paling elok di antara para nabi dan para rasul melainkan Nabi SAW. Nampak? Saksiah paling molek Nabi. Dan di setengah riwayat ada menyebut juga di antara umat yang moleknya, terbaiknya di segi akhlak adalah umat Rasulullah SAW. Umat-umat terdahulu akhlak dia ada juga, tapi tak boleh nak lawan akhlak mulia umat Nabi. Kenapa dia, tuan? Kerana umat Nabi dia ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau bersandar kepada Nabi sebagai contoh tauladan akhlak yang mulia, maka umat-umat terdahulu akan ataupun disebut kita menjuarai di segi akhlak yang paling mulia. Mana kita ke depan. Tu kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala menyeru umat Nabi awal-awal masuk syurga bukan kerana amalan sahaja, bukan kerana disebut dengan perbuatan dia sahaja ataupun dengan lain-lain lagi, tetapi disebut juga umat Nabi kerana mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kalau kita menyentuh dalam soal akhlak ni, tuan-tuan, dalam soal adab, maka kita tengok betapa kita ni malu dengan Nabi. Kalau Nabi tengok akhlak umat akhir zaman, kat malu, tuan-tuan. Akhlak kita dalam grup WhatsApp, akhlak kita dalam Facebook, akhlak kita dalam surau, akhlak kita dalam bergaul dalam masyarakat, masya-Allah tabarakallah. Nampak? Akhlak kita dalam ibadah, banyak, tuan-tuan, akhlak kita. Rupanya akhlak kita ni masih dalam keadaan dia sebut tidak menepati cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Tu kadang-kadang kita kena belajarlah. Nak belajar supaya kita ni biar ikut cara Nabi. Kalau ikut cara Nabi, kita selamatlah. Kita bimbang kita ikut ataupun tidak menepati cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tengok juga, tuan-tuan, bagaimana para alim ulama terdahulu mengarang kitab-kitab mereka menyentuh dalam soal mula-mula adalah soal adab. Kalau kita tengok dalam kitab Jawi, biasa kita akan jumpa dengan pengarang dia mendahulukan dengan kalimah, ku mulaikan risalah yang kecil ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia beradab. Dia beradab dengan Allah. Apa makna dia, tuan? Makna nak ceritanya kehebatan yang Allah Taala bagi pada dia pun dia tidak lupa pada Allah. Maka apa dia disebut? Setiap di kalangan manusia beradab dengan Allah, mendahulukan setiap perbuatan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu beradab dengan Allah. Bahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mula dengan bismillah. Kemudian yang kedua apa dia? Beradab dengan Nabi, memuji Allah, kemudian selawat pada Nabi. Apa dia contoh dia? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak? Segala puji bagi Allah, beradab dengan Allah, kemudian puji Nabi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nampak? Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ni susunan di segi kita beradab dengan Nabi, dengan Allah. Lepas Allah, Nabi lah. Maka kita nak doa lain, nak sebut benda lain, silakan. Tapi jangan lupa dua benda ni. Apa kelebihan seorang tu beradab dengan Allah, dengan Nabi? Dianugerahkan baginya keistimewaan
Kalau dia menuturkan bicaranya itu mendapat yang disebut barakah ataupun mendapat kelebihan daripada Allah. Nampak? Maknanya sandar pada Allah. Nah, bukan sandar pada kita, tuan-tuan. Kita ni tak ada apa pun, tuan-tuan, betul tak? Nampak? Tak ada apa kita ni. Kita ni adalah pinjaman. Nampak tu kalau orang-orang puji kita ni, kita kena sandar pada Allah. Orang yang berpegang pada akidah ahli sunnah, dia meletakkan Allah segala-gala. Baik, pada malam ni kita tengok bab yang pertama, hadis yang pertama, bab qaulihi ta'ala wa wassaynal insana biwalidaini husna. Bab pada menyatakan firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Baik. Ayat khusus. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ayat ini nak beritahu pada manusia, kamu buat baik kepada mak dan ibu dan ayah kamu kerana apa dia, tuan-tuan? Kerana mereka ini di antara manusia yang mulia di sisi Allah. Tu kalau kita tengok sebut mak dengan ayah ni, tuan-tuan. Mak dengan ayah ni dia adalah di antara makhluk ya Allah Ta'ala anugerahkan ia suatu benda yang tidak ada pada manusia biasa. Sehingga bagaimana kedudukan ibu dan ayah ni lebih mulia daripada kedudukan orang-orang yang mana tidak ataupun disebut kelebihan doa pada ibu dan ayah itu lebih mulia berbandingan 70 orang yang soleh, orang alim. Tuan-tuan cari orang alim 70 orang tu, dia tak nak lawan dengan doa mak dan ayah. Muslimat, doa muslimat lebih mulia berbanding dengan orang-orang wali punya doa. Nampak? 70 orang wali, nampak? Tak boleh nak menyamai lagi dengan doa ibu. Allah, tuan-tuan, kena hati-hatilah. Mudah-mudahan kita ni, tuan-tuan, jadi ibu-ibu yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah. Baik, bagaimana juga kalau kita tengok Rasulullah SAW, walaupun dia tidak dibesarkan dengan ibu dia dibesarkan melalui ibu-ibu susuah. Sungguh pun begitu, Nabi tetap merasa seumpama ibu susuan dia tu macam ibu dia sendiri. Hormatnya Nabi. Nampak? Siapa dia? Suwaibah pernah menyusu Rasulullah. Halimatus Sa'diyah pernah menyusu Nabi. Banyak mana, tuan-tuan. Sebab di zaman orang Arab dulu, tuan-tuan, dia sinoni dengan menyusu ni. Orang Arab dulu dia sinoni dengan menyusu. Baik. Maka apabila kita sebut ibu, ibulah tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disebut? Ibu ini mendapat kemuliaan di sisi Allah. Nampak? Baik, hadis yang pertama daripada haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid bin Aizari akhbarani qala sami'tu Abi Umar Asy-Syaibani yaqulu haddatsana sahibu hadzal dari wa awma'a bi yadihi ila dari Abdillah qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah azza wa jal qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyu qala bir walidaini qultu summa ayyu summal jihadu fi sabilillah ila akhiril hadis atau kama qala nabi. Hadis ni hadis marfu'. Hadis marfu' apa dia, tuan-tuan? Kalau bertemu dalam ilmu hadis, lepas-lepas ni kalau orang biasa kita mengaji ilmu hadis, mustalah hadis, baru kita jumpa benda ni. Hadis marfu' ini bukan hadis maudhu', tuan-tuan. Hadis maudhu' tu hadis direka-reka. Hadis marfu' ini hadis disandar pada Nabi. Wa ma udifu lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadzal marfu', ini hadis marfu', maknanya hadis ni disandar pada Nabi. Hadis yang kita nak dengar malam ni, hadis sandar pada Nabi. Baik, apa dia disebut oleh Abi Amru Asy-Syaibani berkata, telah menceritakan pada kami tuan rumah ini. Satu ketika Abi Amru Asy-Syaibani dia cerita, dia bagi tahu, pernah menceritakan kepada kami, para sahabat ada ramai lah ni. Pada masa itu Abi Amru Asy-Syaibani dia menunjukkan dengan tangannya ke rumah Sayyidatina Abdullah. Dirujuk kepada Abdullah di sini, Abu Amru Asy-Syaibani dia menunjuk, telah diceritakan pada kami
mengenai apa yang disampaikan oleh Nabi. Siapa dia cerita? Kata Abi Amru Asy-Syaibani, haza, dirujuk pada rumah yang disebut sahibu hazad dari. Dia tunjuk rumah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ni siapa dia, tuan-tuan? Seorang sahabat Nabi SAW yang rapat dengan Nabi. Tuan-tuan pernah dengar nama Abdullah ibnu Mas'ud ni kan? Orang yang rapat dengan Rasulullah SAW. Dia bukan sekadar rapat dengan Nabi, dia ni di antara orang yang paling akrab dengan Nabi. Abdullah ibnu Mas'ud. Apabila dia hebat, dia akrab dengan Nabi SAW, tuan-tuan tengok bagaimana Allah Ta'ala anugerahkan keistimewaan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Apa dia? Pertama, Allah Ta'ala beri keistimewaan, dia dapat dia dapat membaca ataupun mempelajari Al-Quran dengan Nabi. Tu kalau kita tengok antara para sahabat Nabi yang paling elok baca Quran adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Yang ni di antara orang yang paling terbaik di segi bacaan. Sehingga Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Abu Bakar pun tidak maknanya mengakui bahawasanya Abdullah ibnu Mas'ud ni orang yang paling hebat di segi sebutan bacaan, sebiji macam Nabi. Sehingga Nabi kata bagaimana? Kalau kalian nak mengaji Quran, kata Nabi, kalian nak baca Quran, Nabi kata kepada para sahabat, kalau nak mengaji Quran, kalian pergi mengajilah dengan Abdullah ibnu Mas'ud. Maknanya Nabi iktiraf bacaan dia sebiji macam Rasulullah. Tapi dia rapat dengan Nabi ni, tuan-tuan bayangkan. Allah Ta'ala anugerah kepada Abdullah ibnu Mas'ud ni, tuan-tuan. Dia pernah ni, maknanya kita tahu sejarah dia dengan Nabi rapat. Dia bekerja sebagai pembantu peribadi Nabi. Dia banyak di mana-mana Nabi buat urusan kerja kerajaan, makna Nabi akan Abdullah ibnu Mas'ud lah yang bawa beg Rasulullah pergi mana-mana. Bukan sekadar itu saja, dia juga selalu mengulang-alik masuk ke bilik Rasulullah dengan erti kata dia bertanya pada Nabi. Sehingga Aisyah kata sahabat lain cukup malu nak kejut Nabi, tapi Abdullah ibnu Mas'ud dia boleh kejut Nabi ketika mana Nabi sedang tidur, dia boleh kejut. Mana nak kata maknanya dia rapat dengan Nabi. Kalau kita tengok Rasulullah SAW ada satu ayat yang dibacakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud yang Nabi tak tahan bacaan dia, cukup merdu dan cukup sedih. Apa dia, tuan-tuan? Antara setengah riwayat menceritakan Rasulullah SAW satu ketika Abdullah ibnu Mas'ud pernah baca Suratul Nisa. Suratul Nisa ayat yang ke-41 hingga 42 pernah Abdullah ibnu Mas'ud baca di hadapan Nabi. Antara yang dibaca apa dia? Fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahidin ila akhiril ayat. Selepas pada tu, tuan-tuan, Rasulullah menangis. Dia kata bagaimana? Ya Abdullah, hentikan bacaan. Maknanya paling hebat. Nampak? Di zaman sahabat Nabi ada 4 orang yang mahir Quran, 4 orang yang alim, guru Quran yang hebat. Siapa dia? Yang pertama Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kedua Maula Salim Abi Huzaifah. Yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Yang keempat di antara Sayyidina Mu'az bin Jabal. 4 orang ni hebat. Nampak? Yang ni di antara 4 sahabat yang hebat baca Quran. Yang lain hebat juga, tapi yang nama ni adalah nama yang masyhur, yang disebut dengan mahir, yang duduk di kalangan bagaimana kedudukan 4 orang malaikat, 4 orang sahabat ni, tuan-tuan. 4 orang sahabat ni kata Nabi satu level dengan malaikat kiramin bararah. Satu level, tuan-tuan, 4 orang sahabat ni. Malaikat kiramin bararah ni malaikat yang mana mulia lagi taat pada Allah. Ni hebat 4 sahabat ni. Maka kata Abi Amru Asy-Syaibani, dia menunjuk kepada rumah Abdullah ibnu Mas'ud. Dia kata Abdullah ibnu Mas'ud pernah menceritakan kepada kami perihal yang mana satu ketika dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, sa'altun Nabi ayyul amal ahabbu ilallah. Abdullah ibnu Mas'ud tanya Nabi, ya Rasulullah, apa dia amalan yang paling Allah Ta'ala cinta dan sayang kepada umat dia, kepada manusia dan kepada hamba dia? Amalan apa dia?
Maka jawab Nabi SAW, pertanyaan ditanya oleh Abdullah ibn Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Nabi? As-salatu ala waqtiha, semaya dalam waktu. Nampak? Maka di antara persoalan ni ulama kata tidak ada amalan yang paling mulia, paling spesial, paling dicintai oleh Allah, maka yang paling disayangi dan disukai oleh Allah adalah semaya. Dia tak masuk lagi benda-benda lain. Maknanya bukan sekadar dijawab mengenai kemuliaan di sudut ibadah sahaja. Semua dalam hidupan ini yang paling mulia adalah solat. Solat yang bagaimana Nabi sebut? Solat dalam waktu. Maka dirujuk pada solat dalam waktu ini, Nabi SAW pernah sebut di dalam hadis lain, solat dalam waktu dirujuk kepada berjemaah. Ni tentang solat jemaah, yakni as-salatul jamaah, maya jemaah. Nampak? Dalam hadis lain pun Nabi sebut as-salatul jamaatu afdalu min salatul fajr. Solat jemaah ni lebih afdal daripada solat seorang diri. Wa sawabuha kasirun indallah. Banyak sangat kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi. Sehingga bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahumullah cerita bagaimana yang digambarkan dengan kedudukan 27 darajah orang yang datang berjemaah secara berjemaah, ada diberi 27 darajah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran. Kalau kita sembahyang di rumah tak dapat. Ustaz sembahyang di rumah khusyuk ni. Khusyuk kamu dapat satu sahaja. Sembahyang di surau tak khusyuk, kamu akan dapat ganjaran lebih berbanding dengan rumah. Nampak? Ada orang kata, baik sembahyang di rumah, sembahyang masjid tak ikhlas. Biarlah tak ikhlas pun, tak ikhlas lah, mari juga. Kerana tuan-tuan ingat tuan-tuan kalau kita nak beramal benda wajib tunggu ikhlas ni, tuan-tuan sampai sudah tak ikhlas. Kaedah dia begitu. Dia benda wajib ni memang satu masa dia kena paksa buat. Betul. Benda sunat tu baru tak boleh paksa. Benda wajib kena paksa. Tengok sembahyang subuh tuan-tuan, sembahyang subuh muslimat. Agak-agak kalau kita tak paksa bangun, tiba-tiba kata tak ikhlas lah pagi ni nak sembahyang subuh, kita tidur lah. Agak-agak tuan-tuan. Agak-agak tak subuh tak ada. Maknanya wajib ini jangan tunggu ikhlas, tapi kena buat. Macam kita pakai tudung juga dah. Kenapa tak pakai tudung? Tak ikhlas lagi ustaz, tak dapat hidayah lagi. Tak dapat hidayah lagi tuan-tuan, tak nak pakai tudung. Allahu Rabbi. Tuan-tuan tahu tak? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, apabila dia masuk Islam ni, Umar punya jiwa, Umar ni tuan-tuan, Umar punya jiwa dia ni tuan-tuan, jiwa luar biasa. Umar masuk Islam tak payah tunggu satu hari tuan-tuan. Dia masuk Islam pagi ni, petang dia jumpa dengan Nabi. Tengah hari dia jumpa dengan Nabi. Tahu Umar kata apa? Ya Rasulullah, kita ni kan duduk dalam agama betul. Dah. Kenapa kita takut nak ibadah ni? Nampak di berhala di Mekah tuan-tuan, di Kaabah berhala penuh dah. Sayyidina Umar kata kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita takut ni? Sedangkan kita duduk daripada agama yang benar. Rasulullah diam tuan-tuan. Rasulullah diam apabila mendengar pandangan Umar. Dia kata macam mana? Ya Rasulullah, jom kita pergi tawaf Mekah. Kita pergi buang patung berhala. Nabi ni tuan-tuan di Mekah, tuan-tuan bayangkan ketebalan Abu Jahal dengan geng-geng musyrikin ni kuat. Nabi tak berani lagi, Nabi kesenyap. Setelah daripada itu Rasulullah kata, wahai Umar, kalau kamu ada kaedah, ada teknik nak boleh ibadah di Masjidil Haram di Mekah tadi, silakan. Maka tuan-tuan tengok macam mana Umar buat. Umar tak payah tunggu 40 hari, tak payah tunggu 1 hari. Kalau kata Umar ni Islam lepas dia mengucap waktu subuh, waktu zuhur tu Umar pergi sembahyang zuhur di Masjidil Haram. Dia pergi sembahyang zuhur tuan-tuan, dia pergi tawaf Masjidil Haram. Tahu tak Saidina Umar tarik siapa dia tuan-tuan? Dia tarik Saidina Hamzah. Hamzah ni tuan-tuan bukan orang tak kenal. Hamzah ni
Musyriki kenal perangai Hamzah macam mana? Hamzah ni badan sasar. Nampak? Hamzah ni badan sasar. Hamzah ni bukan badan macam mana ni, tu badan dia ni hebat pada orang ni. Badan paling mempegang lah. Badan sadar. Nampak? Hari ni orang badan sadar, semayang tak sadar tuan-tuan. Hamzah badan sadar tuan-tuan. Bayangkan Umar kata apa dia? Hamzah, jom ikut aku, kita ke tawaf Masjidil Haram. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, apabila Umar dengan Hamzah duk tawaf, musyriki tengok. Biar betul Umar ni. Semalam tak Islam lagi, hari ni kita tawaf dah. Menyebabkan musyriki tengok. Ni tak boleh jadi ni. Musyriki, geng-geng musyriki Mekah bengok tengok akhlak, dan dia takut ke Umar ni tuan-tuan kena ingat. Musyriki Mekah dia takut kepada Saidina Umar. Gila dia nak lawan Umar tuan-tuan. Dah Umar ada dengan Hamzah ada ni tuan-tuan. Nampak? Maknanya Hamzah ni tuan-tuan musyriki takut dengan dia. Kalau benda kata kalau bertemu dengan dia seorang sama seorang tak lagilah. Apa peduli, memang Hamzah ni kuat. Tapi nak tengok tuan-tuan, bagaimana musyriki tengok dua orang ni masuk Islam, apa dia Saidina Umar boleh pergi tawaf tuan-tuan. Yang mana membuka mata penduduk musyrik. Ibadah berani tuan-tuan. Beraninya Umar. Tu kalau kita tengok Rasulullah kata, jika ada Rasul selepas aku ni, nescaya Umar aku tabarkan menjadi Nabi. Nak kata berani betul tuan-tuan. Tengok, nak ibadah. Kita hari ni tak sampai tahap tu tuan-tuan. Ibadah senang jadi malas lagi. Nampak? Nak kata Umar ni tuan-tuan, dia masuk Islam tuan-tuan macam ibarat dibuang segala kotoran, habis. Musyriki berdiam diri, musyriki tak berani. Tu kalau kita tengok pengorbanan dan sejarah Saidina Umar ni tuan-tuan, dia dapat masuk ke Kaabah tu adalah satu kejayaan kepada orang Islam. Nampak? Mai tuan-tuan ada. Maknanya ibadah itu dalam keadaan kena paksa. Kalau tak paksa tuan-tuan ada. Maknanya kalau Umar tidak bertegas, kalau Umar tidak nak tunggu dapat arahan ataupun nak tunggu ikhlas baru nak pergi, tak tuan-tuan. Memang Umar dia kerja dia cepat. Nampak? Cepat dia, agresif tuan-tuan. Dia kata dia sebelum Islam pun dia agresif. Lepas dia Islam lagi kuat. Rupanya tuan-tuan, lepas dia Islam tu gandaan kehebatan dia lebih hebat lagi. Dulu kerana dia bukan Islam, dia hebat dengan sifat berani dia, dengan keadaan benda yang batil. Tapi apabila dia masuk Islam, berani luar biasa. Tu kalau tuan-tuan tengok, Iblis sampai dia takut kepada Saidina Umar. Musyriki lagi takut lah. Musyriki tu memang Iblis juga. Iblis pun takut pada dia. Setakat orang pokok musyrik ni ada jetik tuan-tuan. Dia katanya Umar ni, dia berganding pula dengan Hamzah. Hamzah pun hebat. Dapat. Tu kalau kita tengok tuan-tuan, lalas sekali nampak, Hamzah tu dia jumpa kan. Hamzah kan akhir riwayat Hamzah kan mati dibunuh. Nampak? Wahsy tu yang membunuh Hamzah tuan-tuan. Rupanya Wahsy tuan-tuan, tubuh dia pun sadar juga tuan-tuan. Maknanya kalau Hamzah makan telur 10 biji, Wahsy tu lebih sikit 11 biji. Nampak? Bayangkan Wahsy tuan-tuan yang bunuh Hamzah tu, dia seorang pemain tombok yang hebat. Jangan dia tekan tombok, dia lepas tombok tak mati orang. Kofur kena. Tapi yang jahat dia bunuh Hamzah tuan-tuan. Dia pergi sekali, dia pergi buat pula. Kerana seksa sangat, masya-Allah tabarakallah. Tapi lalas sekali Islam juga Wahsy tuan-tuan. Nampak? Islam Wahsy ganti Hamzah, lagi orang takut kepada Wahsy tuan-tuan. Rupanya Wahsy tu gila tak gila dia tuan-tuan. Dia boleh pergi bakar, ataupun Nabi kata, ya Wahsy, kamu bakar Masjid Dirar yang didirikan daripada golongan munafik atas dasar tidak takwa. Dan Wahsy juga yang membunuh yang disebut dengan Musailamatul Kazzab. Tengok tuan ada, Allah Ta'ala matikan syahidkan Hamzah, diganti Wahsy. Tapi Nabi tak boleh tengoklah muka Wahsy tu. Nabi kata, aku maafkan kamu, tetapi aku tak boleh tengok muka kamu. Mu minta maaf, aku maafkan, tapi mu larilah. Kerana Nabi sedih apabila tengok muka Wahsy. Nabi bayangkan Saidina Hamzah. Nampak tuan-tuan, bayangkan
mati kena bunuh tuan-tuan. Maknanya Allah Ta'ala ganti yang lebih hebat lagi. Maknanya kekuatan umat terdahulu. Wahsy apabila dia masuk Islam tuan-tuan, tu nak kata Islam ni tuan-tuan, diri kasmayan ni tuan-tuan, dia sebenarnya melembutkan orang yang keras di zaman jahiliah. Nampak? Tu kalau kita tengok hari-hari ni, muslimat kalau nak lembutkan hati manusia, dirikan solat. Itu kata Nabi. Solat macam mana? Berjemaah. Suami ada sifat panah barang, marilah sembahyang Jumaat. Kurangkan panah barang dia. Suami ada sifat yang disebut dengan tak sabar, marilah sembahyang Jumaat. Bagaimana Nabi SAW menyebut perbezaan antara farqu bainal muslim wal kafir, tarkus solah. Kalau kita tengok beza di antara Islam dan kufur itu dalam masalah tinggal sembahyang. Maka disebut juga beza di antara mukmin yang mukmin yang benar-benar takwa dengan mukmin yang biasa, orang beriman biasa. Beza dia mana tuan-tuan? Beza Nabi SAW sebut beza dia adalah solat berjemaah. Ni orang mukmin juga orang beriman, tapi dia tak mari sembahyang jemaah je. Maka orang mukmin ni mukmin biasa je. Mukmin tu mukmin tak power. Walaupun badan dia sadar, sebenarnya dia tak berapa sadar amalan dia. Mukmin yang macam mana yang sadar, yang kuat tadi? Mukmin yang mari solat jemaah. Nampak? Mukmin yang solat mari jemaah. Bagaimana kata Nabi, aku kenal umat aku yang datang berjemaah min asari sujud, daripada kesan sujud dia tadi ke tempat sujud tadi. Aku kenal umat. Nampak? Maka mari sembahyang jemaah. Maka Nabi sebut amalan yang paling mulia di sisi Allah adalah solat berjemaah. Ulama sepakat, tidak ada ulama mengatakan solat seorang tu afdal. Walaupun kita mari surau tak selesa sikit kerana jarak-jarak, bandar di rumah boleh rapat-rapat, itu tidak disukai oleh Nabi, kerana di masjid itu tempat yang paling mulia. Soal jarak sah ni tuan-tuan bukan wajib disunat, tapi sunat pun sunat digalakkan. Di saat kita diuji dengan pandemik, macam mana dah? Maka kita jangan memperbesarkan isu ni sampai tak mari jemaah. Bahaya tuan-tuan. Ada orang dia kata, kenapa tak mari jemaah? Jemaah sudah melanggar SOP Nabi. Kerana Nabi kata, fa inna taswiyatus sufu min tamamis solah. Sah yang rapat itu kesempurnaan solat. Nampak? Zaman tu kita tak ada penyakit. Hari ni zaman ada penyakit, paksa kita ikutlah tuan-tuan dah. Tapi hati kita sebenar kita nak rapat sah. Betul? Bagaimana kita nak rapat sah ni semula tuan-tuan? Semua mari pakat doa balik di masjid ni, berdoa di surah. Ya Allah, berikanlah nikmat ya Allah, anugerahkan nikmat ya Allah, kembalikan nikmat sah kami ya Allah. Allah Ta'ala dengar. Nampak? Pakat doa dengan Allah. Jangan sombong dengan Allah dengan erti kata kita meninggalkan sunnah Nabi. Sombong dengan Allah. Jangan tinggal sunnah Nabi sembahyang jemaah ni tuan-tuan. Tak payah tunjuk hebat lah kita tuan-tuan dah. Hebat mari Covid tuan-tuan, kena virus Covid. Demam tuan-tuan, batuk. Tak nampak Covid tuan-tuan. Sampai batuk, sampai tak keluar suara, sampai lemah badan. Sampai nikmat makan tak dapat tuan-tuan. Hebat tuan-tuan. Allah Ta'ala batal penyakit, masya-Allah tabarakallah. Nampak? Itu baru sikit. Mari besar lagi tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Nampak? Maknanya sembahyang berjemaah ini bagi umat Nabi, walaupun kita tengok di segi asas ataupun hukum dia, solat berjemaah hukum dia dalam apa dia adalah fardu kifayah. Dalam masyarakat di kawasan kita, surah An-Nur ni tuan-tuan, ada kapasiti jemaah 5,000 orang. Contoh Haji Razak, mari 5 orang, terlepas dosa 5,000 lagi. Mari 5 orang, terlepas dosa 4,995 orang. Bagi individu secara personal, secara peribadi, adalah fardu yang disebut dengan sunat muakkad. Sunat dituntut kita mari solat jemaah secara peribadi. Secara hukum di segi asalnya, secara umum sunat muakkad. Ataupun yang dikata fardu kifayah, maknanya datang sebahagian lepas dosa orang lain. Tapi secara peribadi adalah sunat dituntut. Bagaimana disebut? Dalam mazhab Syafi'i ni,
Siapa-siapa dia yang mendengar laungan azan dan dia mampu pergi, dan dia mampu berjalan, dan dia mampu untuk pergi menunaikan berjemaah, pada ketika itu perbuatan dia solat di rumah seorang-seorang dengan tanpa ada sebab apa semata kerana nak tengok bola, nak tengok badminton, nak tengok drama, anugerah juara lagu contoh, maka dia semayang di rumah seorang-seorang. Perbuatan dia tadi makruh. Bukan tak sah, tapi perbuatan dia tadi buat jenis suka semayang di rumah tadi adalah makruh. Kerana pada masa itu gugur kelebihan dia solat di rumah, gugur kelebihan. Kat kita hari ni tuan-tuan, masjid dekat dengan surau, apa dia, rumah dekat surau, tak boleh mari jalan kaki, mari dengan motor, tak boleh mari dengan motor, mari dengan kereta, tak boleh mari dengan kereta, mari dengan basikal dan enjin. Basikal dan enjin mari. Tak ada alasan dah. Tak ada alasan. Cuma alasan dia malas je lah. Nak buat gugur tu gugur kelebihan. Tu kata Nabi, paling baik adalah solat berjemaah. Dijawab pada Nabi SAW. Maknanya amalan yang paling Allah Ta'ala saja. Maka saya ini dengan erti kata Allah Ta'ala paling suka lah. Suka di kalangan hamba dia adalah solat berjemaah. Nampak? Bagaimana dikatakan seorang suami dia kena ataupun diwajibkan dia mengambil berat tentang solat ahli keluarga dia. Bagaimana Allah Ta'ala sebut? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada dihumbang ke dalam api neraka. Satu ayat nak menceritakan kepada kita bahawasanya kena jaga bab sembahyang ni. Yang kedua Allah Ta'ala sebut wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruhlah ahli keluarga kamu sembahyang. Wastabir 'alaiha, kena banyak sabar. Sabar muslimah suruh anak sembahyang sabar. Tuan haji suruh anak sembahyang sabar. Jangan pergi belasuh atas belakang dia lagi, sabar dulu. Wastabir 'alaiha, dan kamu banyak sabar dalam suruhan. Kerana sabar dengan suruhan ini satu benda yang cukup payah. Ada orang boleh sabar, orang tak boleh suruh. Ada orang boleh suruh, tak boleh sabar. Itu dia kata kena sabar dalam suruhan. Sabar dalam suruhan. Suruh anak semayang kena sabar. Kerana kita tak boleh nak guna kaedah kasar, tak boleh. Kita bukan dibesarkan anak di zaman jahiliah dulu, dibesar di zaman dia. Maka didik dengan cara macam mana? Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, sesungguhnya aku tidak pernah minta dengan kamu rezeki. Bal nahnu narzuq, kata Allah, bahkan aku beri rezeki. Apa kita faham? Bahawasanya Allah Ta'ala tidak mengharapkan daripada apa kita, cuma dia suruh kita semayang je. Nampak? Suruh kita semayang je, tuan. Tu kita kena banyak sabar suruhan. Walaupun anak tak nak buat, suruh lagi. Daripada umur 7 tahun sampai umur 12 tahun, tu termasuk daripada cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana juga disebut yang kedua, kata Nabi ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, summa ayyu, selepas daripada kita suruh beribadah, solat 5 waktu berjemaah, daripada solat dengan imam, nampak? Apa kata Nabi? Ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi jawab, summa birwalidaini. Isyak kau. Ya kan bunyi dah. Baik, Nabi jawab kedua pertanyaan Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi jawab apa dia? Birwalidaini, buat baik padamu. Jadi kita ni ada mak. Kena dengar betul-betul. Buat baik pada mak ni macam mana? Baik. Wallahu a'lam. Kita bagi lalu azan untuk bila bangun tu. Kita sambung sikit lagi insya-Allah. Wallahu a'lam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa asmakum. Baik, kita sambung sekian kita tuan, insya-Allah dua lagi ada insya-Allah. Baik, ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud kepada Nabi, ya Rasulullah, summa ayyu, lepas daripada kita solat. Bab solat ni dia panggil hubungan hablum minallah dengan Allah. Maknanya dalam bab tu kita kena tunaikanlah, makna wajib kepada setiap muslim yang beriman wajib menunaikan. Selepas daripada tu Abdullah ibnu Mas'ud tanya Nabi, summa ayyu ya Rasulillah, siapakah kita kena ataupun amalan yang paling disayangi oleh Allah, yang disukai dan dicintai oleh Allah? Maka jawab Nabi, birwalidaini, buat baik pada mak ayah. Baik tuan-tuan, kalau kita tengok, untuk kita memahami di segi zahir pada hadis ini, Nabi menyebut dengan lafaz yang umum. Apabila kita menyebut ataupun memahami pada lafaz umum, ibu ini tidak tertakluk pada agama sahaja ataupun dengan sebab Islam sahaja. Asalkan nama ibu, wajib buat baik. Wajib buat baik. Asalkan nama ayah, wajib buat baik. Jangan tunggu ibu yang muslim dan ayah yang muslim sahaja nak buat baik. Kerana dalam situ kena difahami, terkadang ramai orang yang mana duk menyangka Islam itu hanya dibuat baik sama Islam sahaja. Itu adalah salah. Islam diajar bukan buat baik kepada orang Islam sahaja, kepada orang bukan Islam, apatah lagi ibu. Tu kalau kita tengok Nabi Allah Ibrahim AS itu ayah ni untuk Islam tuan-tuan. Tapi bagaimana pendekatan dakwah Nabi Ibrahim terhadap ataupun bersama dengan kaum dia supaya ayah dia tidak terasa dengan dia. Cuma dalam soal ni kita tengok umat Nabi SAW ni Allah Ta'ala bagi kelebihan. Antara kelebihan umat Nabi, kata Nabi,
Bir walidaini, dengan buat baik pada mak ni dia tertakluk pada redha mak. Ridallahu fi ridal walidaini. Keredaan Allah ni tertakluk pada keredaan Allah. Apa makna dia? Apa? Keredaan ibu Allah Ta'ala ni dia reda bagi seorang itu bila mana mak meredai anak tu. Baik, reda di sini dengan erti kata anak yang tidak menderhakai ibu. Derhaka sini dalam bab tidak membawa kepada syirik pada Allah, ataupun kita sebut la ta'ata liman lam yuti illa hawa rasul. Kita tak boleh taat dalam perkara yang mana tidak membawa kepada ketaatan, suruh kepada maksiat, suruh kepada kemungkaran. Tak perlu kita nak taat lah, dengan arti kata tak perlu buat. Bukan kita menyanggah dia dengan meninggikan suara, bukan, tak payah buat. Adakah yang tak payah buat itu nama derhaka? Jawapannya tidak. Mak ayah suruh kita free hair, jangan pakai tudung. Aku tak nak kamu pakai tudung. Apa pakai tudung? Zaman sekarang ni fashion, orang tak bertudung lah. Nampak? Maka kita apa? Pakai. Kita tidak kata apa dia, kita letak. Adakah mak bunuh anak dengan sebab pakai tudung? Ada bunuh. Tak. Paling tinggi mak kata apa dia? Aku tidak reda dengan kamu sebab kamu bertudung. Maka tidak dinamakan derhaka seorang anak bila mana ibu melafazkan perkataan demikian, kerana masih dalam keadaan ketaatan. Nampak? Bagaimana berlaku tentang di saat ibu ni tuan, ibu ini dia ada benda yang mana dia difahami, tu kena belajar juga. Mak ni dia kena ada ilmu juga. Beberapa perkara ibu difahami. Pertama, tanggungjawab dia dengan Allah, tanggungjawab dia dengan anak. Tanggungjawab dia dengan Allah, dia tidak boleh sewena-wenanya celupa dalam membicarakan soal dengan anak. Celupa tak boleh. Contoh, aku tidak halalkan susu aku terhadap kamu. Pada masa tu ibu mengatakan sedemikian, sebenarnya ibu tadi dia sudah dalam keadaan tidak ataupun tidak mengikut cara yang diajar oleh agama. Kerana dia marah pada anak, dia tidak menghalalkan susu. Sebenarnya susu tadi bukan dikatakan haram diminum oleh anak dia dengan arti kata nak mutahkan balik, dibayar dan sebagainya. Bahkan tak perlu bayar pun. Jika ibu melafazkan kamu kena bayar susuan yang pernah aku menyusu pada kamu begini-begini, nescaya tidak wajib bayar, kerana tahu atas dia. Nampak? Cuma dalam soal bagaimana disebut fala taqul lahuma uffin, jangan kamu mengatakan dengan perkataan ataupun meninggi suara dengan kamu mengatakan pada dia, tak boleh. Bahkan disebut oleh Allah wa qul lahuma qaulan karima, kamu kena kata dengan kata-kata yang baik. Mak, saya kata begini, mak, Islam nak begini. Dia tak boleh dengar, aku tak nak dengar yang tu. Baik, kita diam. Diam itu lebih baik dibimbangi. Takut ibu sakit hati dah terasa hati dengan kita. Dah kita cerita dah benda molek, tak ada dengar. Nampak sampai tahap tu. Habis tu bagaimana status pula dia dengan Allah? Ibu akan berbicara di hari kiamat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi anak, jaga hubungan. Cuma hari ni anak ni kena hati-hati dengan mu. Anak tengok ramai anak ia terlepas pandang. Dengan ibu dengan ayah dua-dua terlepas pandang. Biasa ibu duduk di kampung kan? Ibu duduk di kampung, kita duduk di bandar. Biasa kalau ibu duduk di kampung, kita duduk di bandar ni, berlaku buat beberapa perkara kita terlepas pandang. Apa dia? Hati-hati kita bercakap dengan mak kita. Jangan sampai dia terasa hati. Terasa hati macam mana? Biasa anak ni, biasa dia nak balik kampung je dah. Mak nak balik kampung ni esok ni. Mak kita dengar nak balik kampung ni muslimat. Puan Najah dah sembelih lembu pula. Lembu tu besar sangat, sembelih ayam, gulai ayam. Ayah dia lelaki, ayah dia tu potong ayam dah tahu anak nak balik. Nampak? Maka kita berceritakan nak balik di kampung, kita kena jaga. Mak doakan saya dalam perjalanan, ibu doa, tak suruh pun dia doa. Baik, di waktu tu tuan-tuan kena hati-hati. Silap-silap hari bulan tuan-tuan boleh derhaka padamu. Derhaka macam mana? Contoh, kita ni biasalah tuan-tuan musafir ni kadang-kadang lapar tau. Mak,
rasanya tak makan kat rumah aku. Rasa nak berhenti restoran, makan kat restoran. Mok gula daging, gula ayam tuan-tuan daripada tengah hari tuan-tuan. Maghrib kita tak sampai lagi, kita telefon, kita kata tak makan rumah kau mak. Lapar anak-anak ni. Apa perasaan ibu? Silap-silap ibu lah, dia tak makan lagi, dia nak makan dengan anak dia dah. Pada waktu itu perasan tak perasan anak sudah berdosa dengan mak. Habis tu macam mana? Jangan cerita. Mak lewat sikit ni, je. Mak tunggulah, kalau mak nak makan, makan dulu. Balik rumah makan, ambil hati dia. Jangan kita kata tak datang, tak makan, dah kenyang dah. Jangan. Basi gulai tu tuan-tuan. Nampak? Jangan cerita kat dia. Benda yang boleh menyakiti hati dia, jangan cerita. Yang kedua, nak tengok rasa berlaku. Mak malam ni rasa kena boleh bini pula tuan-tuan. Bini ni kalau ada hati-hati juga tuan-tuan ada. Bang malam ni kita tidur hotel lah bang. Tak. Rumah mak abah tak selesa lah. Nyamuk banyak. Mak orang tua kita tuan-tuan, ingat tak? Kita punya toto tilam masa bujang tu, dia simpan dah. Dia hampa balik, bersih tuan-tuan, bersih, bukan kotor, bersih, dia hampa. Mana ada katil tuan-tuan, orang dulu dah tidur, dia hampa tuan-tuan. Tiba-tiba anak ni, anak lelaki ni, bini kata, bang tidur hotel lah bang, tak selesa lah nak balik ke rumah ni dengan nyamuk, dengan panas, tak ada aircon. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Pada waktu itu ibu menangis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak ini termasuk daripada hadis kata Nabi, raghima anfu, celaka seorang anak sedemikian. Nabi ulang 3 kali tuan-tuan. Muslimat Nabi ulang 3 kali. Makna raghima anfu ni tuan-tuan, muka manusia disebabkan terkena hidung ke bumi. Maknanya celaka. Kenapa Nabi sebut sebanyak 3 kali tuan-tuan? Kata Nabi, raghima anfu, celaka. Sahabat mendengar, sahabat tanya, qila, siapa dia ya Rasulullah? Raghima anfu ni siapa celaka? Kata Nabi SAW, man adraka abawaihi, siapa-siapa dia yang ada kedua ayah dia tadi. Nampak? Maknanya ataupun salah seorang daripada keduanya, ataupun ada mak meninggal ada ayah, ataupun ayah meninggal ada mak. Bagaimana kata Nabi, falam yadkhulal jannah, dengan sebab orang dia dua ada ni, orang tua dia ada, dia tak boleh masuk syurga kerana dia tidak ataupun deraka padamu. Celaka kata Nabi. Maknanya anak buat perangai macam tu, anak celaka. Walaupun mak tak kata macam tu, kata Nabi, celaka anak macam ni. Waliyazubillah. Tuan-tuan, pada masa itu segala amalan anak tidak diterima oleh Allah. Masya Allah, yang tu kita paling takut. Anak selambut esok balik, mak, minta maaf lah mak, semalam penat sangat lah, orang tua tak ada. Tu tak kira lagi yang balik musim raya. Mak jam 10, 12 jam, 14 jam, kadang-kadang 18, 24 jam pun ada, satu hari satu malam. Bunyi kereta lalu, ingat anak sampai, tengok lori sampah lalu. Allah, mak buka pintu tak tidur, nak tunggu anak sampai. Duduk sekejap mari, tengok lori tonggeh sampai, bukan kereta anak lagi. Anak selapa je tinggal mak macam tu. Punya anak tak ada perasaan, tak ada jiwa iman. Celaka kata Nabi. Tak boleh tuan, jangan. Kecuali kita balik tak cerita pada dia. Balik tengok sampai, tu lain, betul tak? Weh sampai, kenapa tak cerita? Tak apa lama, takut menyusah kamu. Tu lain. Ni kita memberi 1000 harapan. Tiba-tiba mak doa kita selamat dalam perjalanan, sampai di kampung kita tidur di hotel. Hotel pula hotel bajet. Apa barang? Nampak tuan-tuan? Tidur hotel bajet kata. Malah kampung mana ada hotel 5 star je Razak, betul tak? Hotel bajet. Hotel bajet tu kamu tidur, tinggal ibu kamu yang membesarkan kamu. Memang celaka anak ni tuan. Hotel 5 star pun celaka, ini kan bajet. Punyalah bajet tuan, tak nak tidur dengan mu. Bajet RM50 tuan. Tapi tuan menanggung dosa.
Allah. Ke mana-mana terasa hati dak muslimat puajah terasa hati dak. Confirm terasa hati. Gulai tengah hari tadi tu berbuih tuan, tak boleh makan dah. Jangan main tuan. Yang kedua ayah. Kita kalau tanya khabar mak, tiba-tiba ada ayah cakap dengan ayah tepi tu. Kadang-kadang ya jadi anak ni ayah akak telefon, ayah mak ada dak? Ada, hawi ke mak? Ayah panggil mak. Jangan macam tu, cakap dulu dengan ayah. Ayah sihat ke? Mari masjid macam mana? Ayah macam mana jemaah? Makan macam mana? Ubat ayah makan berapa kali sehari? Tanya ayah. Menghiburkan hati ayah anda. Ni ada ayah nak cakap dengan mak, tak tahu khabar pun ayah. Ayah duduk tepi mak nak dengar nak cakap apa. Duduk. Katanya bini kacau-kacau. Bini perempuan ni dengan main tuan. Power dia. Jangan nanti saya cerita kat awak, saya nak dengar. Mana dia tak nak ganggu ni anak dia bercakap. Hati ayah. Tak? Nampak? Anak dia kena pandai anak. Mak nak cakap dengan ayah sekejap, boleh dah. Cakaplah ayah tanya khabar, baru hiburkah. Pasal apa tuan? Banyak berlaku. Setelah kematian ibu, anak tidak pandai jaga hati ayah. Ramai jemaah hari ni dia tinggal terus ayah dia. Kisnya ayah dia nak kahwin lain. Allah, yang ni paling dahsyat. Selimak kisnya meninggal isteri, ayah dia nak kahwin lain. Dia kata, ayah ni tak kena buat apa dia, buat be'ah apa nak kahwin lain. Walau kawan tu sunyi je. Kawan tu nak malam-malam ada orang buat kopi kat dia, nak pergi kedai mamak pun tak larat dah. Nak suruh bangun pagi-pagi orang kejut dia, nak suruh orang tolong air jubuh dia. Apa? Peneman dia pagi. Nampak? Peneman. Maknanya anak kena faham situasi tu. Kalau tak boleh anak kena pujuk ayah dia macam mana. Telefon hari-hari ayah dia macam mana. Nampak tuan? Kita jangan jadi macam Jurash. Jurash ni kuat ibadah tuan. Ibadah Jurash ni selu ibadah dia, tapi satu je Jurash ni. Buat ibadat sampai tak sempat nak layan ibu dengan mak ayah dia. Last sekali tuan-tuan, Allah Ta'ala, ibu dia doa kepada Jurash, Allah Ta'ala hantar wanita. Jurash kena fitnah dengan wanita. Kita jangan main tuan-tuan, jangan main-main. Nampak? Maknanya jaga kedua. Tu dia kata apa dia? Ahaduhuma aw kilahuma, ataupun kedua-duanya. Falam yadkhulal jannah. Maknanya ibu mati, meninggalnya mak, maka ayahlah keistimewaan duduk. Kena jaga betul-betul ayah. Kalau boleh tuan-tuan, ayah ni tuan-tuan nak pergi masjid, tolong pergi hantar. Tolong pergi hantar. Nampak? Tak boleh tolong pergi hantar kerana kerja, tampang grade personal private, suruh pergi hantar ayah nak solat. Tu baru betul lah anda. Tu ada anda tengok di kawasan mana? Shah Alam tu, pakai grade mari hantar Pak Haji tu. Kerana dia kata anak dia bayar bulan-bulan kat dia. Ni baru betul anak ni tuan-tuan. Baru betul anak yang mana nak masuk syurga. Nampak? Nak masuk syurga. Ni kata Nabi, hati-hati yang nak sebut tadi ibu, jangan menyakiti hati dia. Walaupun sekecil pun. Kita kena bercakap benda baik. Yang ketiga kata Nabi SAW, selepas daripada tu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling afdal? Baru Nabi sebut jihad fi sabilillah. Baru berjihad. Berjihad di sini dengan erti kata, di zaman Rasulullah lawan musuh, di zaman kita hari ini berjihad lawan nafsu. Nafsu keinginan kita nak apa dia? Nak kaya, kurangkan dulu, tolong mak dulu. Nafsu hari ini nak tukar kereta, nak kereta besar, kurangkan dulu pergi hantar mak pergi menunaikan ibadah haji. Hari ini kena hati-hati tuan-tuan. Berjihad seorang anak dalam menuntut kewajipan yang perlu ditunaikan bagi ibu dan ayah. Ramai anak yang tak faham. Anak mampu menghantar ibu pergi menunaikan ibadat haji dengan erti kata masa hidup mampu, tapi dia memperlengahkan. Pada ketika itu anak sudah menanggung beberapa dosa terhadap tanggungan dia. Hati-hati tuan-tuan. Anak boleh renovate rumah sampai 40,000 tuan-tuan, tapi tak pergi ke muka, tak boleh hantar. Uwais Al-Qarni yang Nabi sebut seorang pemuda iman menyamai para sahabat. Uwais Al-Qarni tak sempat nak bertemu dengan Nabi kerana jaga ibu dia. Bayangkan tuan-tuan boleh bayar tak? Uwais Al-Qarni duduk di kawasan negara Yaman.
Nabi duduk belah-belah Mekah dengan Madinah. Tak sempat nak bertemu dengan Nabi, dia mari ziarah tak bertemu, tak jumpa mata dengan Nabi. Itu dia kata bukan sahabat. Bagaimana Uwais tak sempat bertemu dengan Nabi? Kerana jaga muk. Kerana jaga muk, tuan-tuan. Tapi bagaimana Nabi kata iman dia menyamui para sahabat aku. Tuan-tuan boleh bayar tak? Kerana khidmat dengan muk dia. Maknanya hari ni orang yang mana tidak menunaikan hak atas dia terhadap ibu dia, dengan erti kata kalau belum menunaikan ibadat haji, dia kena hantar pergi. Pada ketika itu ulama kata bagaimana? Wajib dia mengumpulkan duit, dia wajib juga dia mencari duit untuk hantar. Makna saya pada masa itu tidak gugur kewajipan lagi, sebab anak dia mampu. Ada kereta jual kereta sebiji, ada kereta 3 biji jual sebiji, pakai 2 je. Ada 2 tak boleh jual lagi sebiji, pakai sebiji je. Yang sebiji tu adalah kefarduan saja, kewajipan je. Pakai sebiji adalah apa dia dikata keperluan. Jual 2 biji hantarmu. Tuan ingat orang buat benda macam ni tak akan apa-apa ke dana. Nak kata nak berjihad, nak lawan benda ni. Nampak? Jangan kita cerita kita nak menyamai para sahabat Nabi, nak menyamai jiwa-jiwa mereka kerana mereka sanggup memperjuangkan. Sahabat Nabi sebut wajib pun habis tuan-tuan mereka infak fi sabilillah. Ini tanggungjawab kita dengan muk kita dalam soal nak berjihad lawan nafsu, dalam soal menuntut kewajipan perlu kepada kefahaman. Boleh tuan-tuan 3 benda yang Nabi besar. Pertama, solat dalam waktu berjemaah. Yang kedua, buat baik pada muk. Siapa-siapa dia ada ibu, buat baiklah. Siapa dia ada muk, buat baik. Ada ayah, buat baiklah tuan-tuan. Kerana dia di antara dikatakan pembuka kepada rahmat Allah. Yang ketiga, berjihad lawan apa yang ada dalam diri kita, lawan perkara yang mana boleh membawa kepada kerosakan kita lawan. Hari ini yang paling nampak zahir, kita berjihad lawan smartphone, supaya jangan main benda-benda tak boleh. Nampak? Bahaya sangat benda ni tuan-tuan. WhatsApp ke Facebook ke, ikutlah. Duk selfie dengan bini masuk dalam Facebook, janganlah. Jangan tuan-tuan. Nak selfie dalam bilik 2 orang, jangan duk ambil gambar masuk dalam Facebook dengan bini. Duk tayang bini kita depan orang. Nampak? Nak suruh orang tengok siapa tuan-tuan? Bini kita ni adalah untuk kita, bukan untuk orang, betul tak? Nampak? Ni selfie pula bini tak pakai tudung, masya-Allah tabarakallah. La yadkhulul jannah ad-dayus. Jangan jadi macam tu lelaki yang dayus wal iyazu billah. Tak berani nak tegur bini dalam masalah yang hak. Yang ni hati-hati. Wallahu alam, cukuplah sekadar tu pada malam ni. Mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman dan mudah-mudahan kita pakat-pakat jagalah ahli keluarga dan anak-anak bina kita. Jangan lupa doa tuan-tuan muslimat lepas sembahyang doa. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Boleh Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa ibu ni mustajab sangat tuan-tuan. Orang lelaki pun sama boleh baca juga. Tapi pesan muslimat amal doa. Kerana generasi kita nak supaya jaga solat. Wallahu a'lam, apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan pada diri saya mohon maafan. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.